dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami, Sir Daniel Hamis Hilmi bin Salman selaku guru pensyarah, dan saya Nur Aizah binti Madri daripada kumpulan 3. Pertama sekali saya ingin membentangkan mengenai pemakaian keselamatan dan peralatan keselamatan. Seperti dalam gambar raja ini, mempunyai mask, ear protection, safety boots, vest cloth, safety helmet, eye protection, and glove. Seterusnya tujuan penggunaan PPE ini, pemakaian PPE personal protect equipment ini adalah untuk bertujuan melindungi diri kita daripada kemalangan yang boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan kita. Seterusnya saya ingin membentangkan mengenai fungsi-fungsi setiap peralatan keselamatan iaitu PPE. Okay. Yang pertama, eye protection. Eye protection ni adalah perlindungan mata. Dia ni untuk mengelakkan daripada habuk yang bertebangan dan cahaya yang boleh menyebabkan penglihatan kita cedera lah. Seterusnya mask. Mask ini dia berfungsi untuk mengelakkan daripada habuk masuk ke rongga hidung kita. So kalau macam habuk tu masuk dalam rongga hidung kita akan boleh menyebabkan resdung sebab banyak habuk yang ada di rongga kita ni. Right? Seterusnya adalah protection glove. So protection glove ni dia adalah berfungsi sebagai perlindungan tangan kita semasa melakukan kerja bagi mengelakkan kecederaan pada tangan kita. Seterusnya adalah safety boots. Safety boots ni dia paling penting bagi menjalani kerja dalam bengkel. So fungsi dia ni kita mestilah pakai ketika melakukan kerja di tempat kerja untuk mengelakkan kita daripada kecederaan. Manakala safety boots ni kebaikan dia tu tahan lasak semasa melakukan kerja di tempat yang berbahaya. So dia ada safety bagi kita lah. Contohnya kalau kita terpinjak paku ke semasa dalam bengkel, so dia memang safety kita lah. Itu kebaikan dia. Seterusnya safety helmet. Safety helmet ni dia adalah perlindungan kepala kita. Dia ni kegunaan utama untuk bekerja di mana saja. Contohnya kalau kita macam ada pergi sidecar, kita perlu pakai juga. Sebab apa? Dia berfungsi untuk melindungi kepala daripada berlakunya terjatuh objek dari atas tempat yang tinggi lah. Seterusnya ear protection. Dia ni adalah perlindungan pendengaran. Ini adalah sangat penting bagi kita sebab untuk mengelakkan masalah pendengaran dan sebagainya. Takut nanti kita ada masalah tuli ke, apakah nak dengar ke, okay. Dan yang terakhir adalah vest cloth protection. Okay, vest cloth protection ni adalah jaket keselamatan. Ini adalah wajib bagi kelengkapan kita bagi menjalani aktiviti. Sebab apa? Kalau orang tahu kita pakai tu jaket, maybe dia tu bekerja begitu, seorang boleh tahu bah dia mana orang biasa, mana orang yang bekerja. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel bin Santo. Saya dari program SPN dan saya akan membentangkan tentang cara pemasangan scaffolding. Cara pemasangan scaffolding yang pertama ialah menentukan kawasan scaffolding atau mengatur jarak mainframe scaffolding. Yang kedua, memasang base plate atau jack base di atas landasan yang stabil dan rata. Yang ketiga, memasang kerangka mainframe. Yang keempat, memasang cross brace pada dua sisi agar elemen scaffolding dapat berdiri dengan tegak dan tidak goyang. Yang kelima, menyusun frame vertikal berikutnya sampai ketinggian scaffolding dianggap cukup. Gunakan jack dan U-head untuk mengatur ketinggiannya. Yang keenam, ketinggian peranca diatur sesuai dengan ketinggian berkisting atau disesuaikan dengan desain dan kondisi yang telah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mat Firdaus bin Haji Hil. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara pembukaan scaffolding. Cara pembukaan scaffolding ada 4 langkah. Yang pertama ialah langkah awal yang perlu dilakukan untuk membongkar scaffolding adalah dengan menurunkan U-head atau catwalk peranca. Langkah yang kedua ialah dilanjutkan dengan pembongkaran frame scaffolding. Langkah yang ketiga, saat
saat pembongkaran backcasting cetak, maka susunan frame pertama tidak perlu dibongkar. Dan langkah yang terakhir, langkah keempat, ialah selanjutnya melepas join, pin dan cross brace. Sekian, terima kasih. Petang dan salam sejahtera. Saya Nur Azira binti Abdul Salim dari program Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan dan kumpulan 3. Hari ini saya akan menerangkan tentang papan tanda keselamatan. Papan tanda keselamatan untuk Skaptek ada 3 jenis. Seperti gambar di atas. Jenis-jenis Skaptek untuk perenca. Tanda hijau adalah aman. Tanda kuning aman dengan syarat perlu tambahan alat pengaman lain. Manakala untuk tanda merah pula tidak aman. Perenca tidak selamat digunakan. Bagi papan tanda keselamatan lain, saya akan menerangkan 4 tanda. Gambar di atas adalah tanda larangan. Tanda larangan warnanya adalah warna merah. Warna ini menunjukkan tindakan larangan yang tidak dibenarkan. Sebagai contoh, tanda larangan merokok, larangan menyalakan api, larangan masuk, dan perenca tidak selamat untuk digunakan. Gambar raja seterusnya adalah gambar tanda amaran. Tanda amaran berwarna kuning. Warna ini menunjukkan akan risiko bahaya. Ianya digunakan untuk mengenal pasti hazard seperti api, letupan, dan bahan kimia. Seterusnya pula adalah tanda mandatori. Tanda ini berwarna biru. Warna ini menunjukkan tindakan mandatori seperti memakai topi keselamatan untuk melindungi kepala daripada objek keras yang jatuh dari tingkat atas bangunan. Memakai kasut keselamatan, memakai perlindungan mata dan memakai pelindung telinga semasa bekerja di kawasan yang bising. Tanda yang terakhir pula, seperti gambar di atas, adalah tanda keadaan selamat. Tanda ini berwarna hijau. Warna ini menunjukkan keadaan selamat. Ianya digunakan untuk menunjukkan laluan kecemasan dan penyediaan pertolongan cemas. Contoh tanda keadaan selamat adalah pertolongan cemas, utamakan keselamatan, petunjuk arah, dan tempat berkumpul semasa berlaku kecemasan. Dan akhir sekali, saya akan menerangkan peraturan pemasangan perenca seperti di dalam video di atas. Peraturan pemasangan perenca. Ada 7 peraturan. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan sebagai perenca mestilah bermutu dan baik. Yang kedua, cara pemasangan mestilah mengikut kaedah yang betul. Yang ketiga, kerja pemasangan dan membuka mestilah mendapat kebenaran pegawai projek. Yang keempat, standar mestilah dipasang dengan tegak. Yang kelima, jarak antara standar ialah 1.83 meter hingga 2.44 meter. Yang keenam, ligat hendaklah dipasang dalam kedudukan melintang. Dan yang terakhir, putlock mestilah diikat kuat pada lead guard dan standar. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.